Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Datuk. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita duduk di negara kita ni alhamdulillah aman sementara waktu tapi darurat dari segi ekonomi. Kita bersyukurlah negara kita masih aman, tidak ada hal biru, tidak berlaku sebenarnya Asia Barat. Kalau negara kita jadi macam Palestin, suara saya tak sedap ini, macam serak-serak basah sikit. Kita bersyukur kepada Allah Taala. Even kerjaan kita tu tidak begitu kukuh, tidak begitu konsisten dari segi ekonomi, segi pengurusan, tapi kita mesti berdoa kepada Allah Taala sebagai ahli-ahli ini. Mohon Tuhan memudahkan segala urusan pentadbiran kita menjadi lebih baik dari apa yang berlaku hari. Saya yakin kalau kita sebagaimana kita berdoa kepada Allah Taala memberi petunjuk pada kita, maka Allah akan insya-Allah Allah akan membetulkan segala pertibatan pada hari ini untuk kebaikan rakyat Malaysia. Amin. Kita sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam tidak menafikan bangsa-bangsa lain juga sebagai pemecah negara kita, tapi kita minta mereka memahami hasrat kita tidak bermusuh dengan mereka, kerana Nabi mengajar kita tidak jangan bermusuh dengan bangsa lain. Kita mesti bersatu padu membangunkan negara. Tapi buat masa ini kita tengok sebahagian daripada kaum yang cuba memprovokasi hasrat kerajaan untuk mengedepankan, tapi mereka masih lagi menidakkan hak orang lain dan orang Islam di Malaysia. Itu yang membuat kita rasa duka cita. Penting kita tidak tegas untuk melaksanakan Amerika Perlembagaan Malaysia. Ini yang berlaku pada masa ini. Bagi saya sebagai rakyat Malaysia dan orang Melayu bernama Islam, saya berharap pihak kerajaan Malaysia akan membetulkan undang-undang negara kita. Kita tidak menyerah benda lain, kita tak menafikan hak orang lain. Itu termasuk dalam perlembagaan. Tapi ada hak kita, mereka tidak boleh mencabut. Hak kita mereka tidak boleh semenang-menangnya mengingkari perlembagaan yang telah dipersetujui dan memimpin mereka. Seandainya mereka tidak bersetuju, mereka boleh berpindah rantau ke negara lain di bawah Commonwealth. Itu perjanjian kita dengan Commonwealth. Tapi masa ini kita Malaysia tidak mau membuka ruang-ruang menafsirkan apa yang berlaku, kerana generasi muda tidak tahu, anak Melayu kita tidak tahu, anak bangsa Cina tidak tahu undang-undang itu, kerana buku sejarah dipadamkan banyak. Perlembagaan Malaysia tidak dipamerkan, tidak dibelajar kurikulum di sekolah. Patut ini kita mesti masuk kurikulum sekolah. Dasar perlembagaan, bagaimana kita menunjui orang lain pendatang menjadi warga Malaysia, dan kita nak generasi itu, anak-anak cucu mereka memahami perjanjian itu. Tapi buat masa sekarang tidak ada. Kementerian Pendidikan tidak ambil tindakan undang-undang, buat satu buku selibus yang menerangkan apa perjanjian kita sebelum Britain bawa pendatang-pendatang ke Malaysia. Itu satu undang-undang, dah terpatut dalam perlembagaan. Itu wajib buat masukkan dalam kurikulum sekolah, dari sekolah kebangsaan hingga kelas menengah. Kalau tidak buat ni dasar begini, sampai bila orang memang tidak faham, anak-anak kita pun tidak faham undang-undang, tak faham. Anak-anak kita memang tak faham, tak tahu. Kita kena buat masukkan dalam kurikulum sekolah di kebangsaan hingga kelas menengah. Bukan dia ada kekuatan nak membuat, nak masukkan selebas tu dalam kita punya, mana kerjaan kita tak dapat nak buat benda tu kan, kita tak kuat. Bukan tak kuat, dulu kita kuat, tapi kita malu Allah kerana nak kuasa, nak mendidik, terlupa. Tapi sekarang pun kita boleh buat, itu perlembagaan, tidak masalah. Untuk kebaikan orang Melayu bangsa ini, kebaikan semua bangsa, bukan untuk bangsa Melayu, macam Melayu. Semua bangsa. Faham. Faham. Kalau kurikulum ni kita kena wujudkan dalam sekolah. Itu wajib bagi saya. Baru bagaimana kita faham, anak-anak orang berfaham. Oh, perlembagaan begini. Ini mereka tidak jadi macam apa yang berlaku sekarang.
Kenapa kita biarkan benda ni berlaku sampai Salah pemimpin kita. 60 tahun? Pemimpin kita yang salah. Pemimpin kita yang salah. Kalau benda tu dia start daripada mula, saya rasa tak timbul masalah ni kalau start daripada mula lagi. Itu dia kata dulu ni, bangsa saya cakap dulu pemimpin kita ni kata mengharap sokongan kenapa parti Melayu tak bersambut pun, tak bersatu. Itulah. Dia bila dia tak bersatu, dia mana kerjaan satu lagi dia memerlukan sokongan dari bangsa lain. Dia bangsa lain menekan kalau buat ni dia tak sokong. Betul. Dia macam sekarang dia fikir dalam pada parti sekarang pun bangsa dia penyokong dia ada apa ni, dia kalau tak ni dia tak sokong. Jadi tapi kalau kita bersatu dia ada 40 kursi. Bangsa yang lain ni pun ada 70 kursi. Boleh, tak ada masalah kalau satukan. Boleh menjaga negara dengan baik. Pemimpinnya lah, pemimpin kita. Rakyat satu. Pemimpin kita. Apa ini tak mau di atas? Pemimpin kita yang tak satu. Pemimpin Rakyat kita. satu. Di atas ni masalah. Ahli parlimen ni menjadi takut hilang juga pendapatan hidup. Mereka atas hati itu. Kerana kuasa mereka sakut melupakan perlembagaan dasar kerajaan. Patut mereka itu menghayati dan mereka lah mengubah undang-undang untuk membela balik, menghidupkan balik semangat negarawan.